Sekarang hanya satu orang boleh diselamatkan. Kamu berdua. Siapa hidup dan siapa mati? Pilih ibu mertua aku untuk hidup. Dia ketua keluarga Qi. Keluarga Qi tak boleh hidup tanpa dia. Jadi kau ibu Jingzhou. Aku tak nak suami aku merasa sakit kehilangan orang tersayang. Aku menyesal tak layan kau baik-baik. Tapi jangan risau, kau dan Jingzhou sudah berkahwin 7 tahun, dia nak sampai. Dia boleh selamatkan kau. Korang berdua akan mati. Wah Fei Fei, kau culik ibu mertua dan aku. Fei Fei, kenapa? Aku layan kau baik-baik. Kenapa kau culik aku? Salah kau lah. Makcik tua bodoh. Kau tipu aku. Kau kata nak halau dia bagi aku kahwin dengan Abang Jingzhou. Tapi aku tunggu 7 tahun. Tak boleh tunggu lagi. Sekarang aku nak rampas balik Abang Jingzhou. Sue Fei Fei, perempuan berbisa. Qi Jingzhou, wang tebusan dah sampai. Bawa dia pergi. Hei. Sui, aku nak Jingzhou pilih antara kau dengan aku. Aku nak kau nampak suami kau dengan mata sendiri. Pilih kau untuk mati. Diam mulut. Duit dah bawa. Aku bawa wang tebusan. Lepaskan sekuar. $1 bilion hanya boleh selamatkan seorang. Hei, Sui, kau selalu bersikap waras dan merendah diri. Beri Fei Fei peluang kali ini. Aku pilih dia. Aku pilih dia. Pilih dia. Abang Jingzhou, kau dah sampai akhirnya? Isteri, tunggu. Aku akan kembali untuk selamatkan kau. Pergi cepat, pergi cepat. Sui, Cilanzi, kau dah mati. Akulah satu-satunya gundik keluarga Qi. Aduh, 7 tahun aku bertahan demi cinta. Suami tak sayang aku. Ibu mertua tak hargai aku. Anak pun tak suka aku. Hidupku lebih teruk daripada anjing jika ada alam akhirat. Mengapa awak berbaring di sini, Puan? Hujan lebat begini. Apa yang awak buat di sini? Benar-benar tak faham perbuatan awak. Awak tak sedar diri ke? Bukankah saya dilanggar kereta api? Bagaimana awak masih hidup? Shu Fei Fei pun masih hidup. Jadi kakak, hari ini hari ulang tahun perkahwinan awak. Saya cuma nak ambil gambar perkahwinan dengan awak. Mengapa awak berlagak gila, merenung dalam hujan? Mungkin awak nak semua orang gelakkan Abang Zhou. Sui, sebab awak degil begini. Jangan ambil gambar perkahwinan hari ini. Gambar ulang tahun perkahwinan? Bukankah itu 3 tahun lepas? Jadi saya dilahirkan semula. Apa yang awak bisikkan? Tak dengar apa saya katakan. Sejak saya kembali hidup, dalam hidup kali ini, saya tak sesuai. Jadi orang terlalu mencintai, mengikut kemahuan awak. Awak dan Shu Fei Fei ambillah gambar perkahwinan ini. Kakak Sui, mengapa tiba-tiba setuju? Mungkin awak nak undur diri. Awak berfikir terlampau. Saya tiba-tiba faham. Saya tak mengikut. Saya tak nak lelaki yang makan tahi. Sui, ulangi sekali. Saya kata tak nak lelaki yang makan tahi. Jangan awak pergi. Berhenti. Kenapa awak keluar? Makcik Lan, Kak Sui berkeras kepala. Abang Jingzhou akan ajar dia pengajaran. Kenapa perlu awak turun padang sendiri? Jangan dekat aku. Aku Allah pada orang penuh kebencian. Dalam kehidupan lepas, aku banyak hutang pada menantu. Hidup kali ini, aku pastikan anak aku nampak wajah sebenar Sui Fei Fei dapat balik kepercayaan menantu. Makcik maksudkan apa ni? Ibu, bertenanglah. Aku akan terus hukum Sui berdiri bawah hujan. Awak ni cakap bahasa manusia ke? Isteri awak mengandung sekarang. Kau layan isteri macam anjing.
sebab orang luar. Lebih baik kau halau dia dari rumah. Ibu, aku takkan ceraikan Sui. Dia mungkin berfikiran sempit, tapi tak ada kesalahan besar pun. Baik, anak aku takkan bercerai. Cik Jinzo, saat ni aku nak cucuk mata sendiri. Supaya tak nampak benda-benda memualkan ni. Sui biarkan mereka balik ikut mak. Aku tak nak balik. Aku tak nak ambil gambar nikah. Aku tak nak semua ni. Tak nak ambil gambar, tak payah ambil. Mulai sekarang, mak sentiasa sokong kau. Mak akan lindungi kau. Kenapa sikapnya lain dari hidup dulu? Jalanlah, anak. Dengar kata mak. Awakku tak jaga diri sendiri, anak dalam kandungan pun perlu dijaga. Bawa beg bersalin dan luggage juga penting. Perjanjian cerai mesti ditandatangani. Lebih baik balik dulu. Sui ingat mak sokong awak hari ini. Masalah hari ini boleh selesai. Kalau berani tipu saya lagi, jangan harap saya layan awak lagi. Ikut suka awak lah. Kali ini dia tak menangis minta maaf. Ini haute couture yang mak mertua bagi ke Sui Fei Fei. Mak dah keliru. Saiz haute couture ini tak sesuai. Nanti mak bakar semua. Jemput mereka ukur semula di rumah. Tak payah, mak. Awak kena dengar cakap mak. Bercakap lembut, tekan orang. Berpakaian kemas, gentarkan si jahat. Mulai sekarang, semua pakaian awak haute couture. Set Eternal Hearts ini untuk awak. Pakai pada hari peringatan Jinzo. Eternal Heart. Bukan ini nak bagi pada Cik Sui? Orang luar mana layak pakai. Harta cebol keluarga Qi. Puan Keshang, perhiasan ini memang untuk Sui Fei Fei? Apa yang mak bagi jadi hak awak. Kalau suka pakailah. Tak suka nanti tukar duit. Mak tahu awak banyak menderita. Tapi Jinzo anak mak, sekarang awak mengandung. Mak tak akan paksa awak bercerai. Tapi beri peluang pada Jinzo. Tak mungkin. Mak, saya dah putuskan. Takkan layan Ki Jinzo lagi. Kalau awak tak peduli, mak pasti tarik balik semua. Perempuan tak bermoral luar takkan dapat. Ibu. Sini, ambil perhiasan. Pakailah. Nah, ambil. Kita pergi. Sui, ibu nak minum teh. Nanti ibu bawakan hadiah. Jangan lupa berseronok. Sikap mentua terhadap saya berubah. Bagi perhiasan mahal lagi. Rasanya nak suruh saya undur diam-diam. Tak apalah. Manusia mana lebih penting dari duit? Saya nak cairkan ni. Apa kau pegang tu? Peduli apa engkau? Apa saya ambil? Kau... Ini Eternal Heart yang Lanyao beri pada saya. Sui, kau berani curi barang saya? Ini yang mentua saya pulangkan. Kau curi lelaki saya. Saya anggap sedekah je. Tapi berani ambil duit saya potong tangan kau bagi makan anjing. Abang Zo nak bela saya ke? Dia bukan saja rompak malah pukul saya. Sui, perempuan beracun. Berani kau layan Fei Fei macam tu? Dia masuk bilik, bukan saja ragut lelaki, ambil perhiasan pun nak. Perangai dia, bukan setakat nak lawan. Lebih teruk. Sui. Apa? Dia punya pasal. Mana berani nak pukul saya, betul ke? Kau isteri saya. Berani nak mengarut depan saya. Siapa nak jadi isteri kau? Sui, kau kena jadi isteri saya. Jangan keterlaluan. Eternal Heart ni. Mak saya sendiri pernah kata, ni untuk Fei Fei. Tapi sekarang Peng-Peng dah beri pada saya. Sophie semata. Kenapa ibu boleh berikan pada awak? Aku rasa kau cuma nak ambil sesuatu dari Fei Fei. Pulangkan segera padanya. Aku dah kata ini milik aku sekarang. Jelas-jelas milik aku. Fei Fei. Fei Fei, awak okey ke? Abang Dingzo, saya okey. Cuma jin biru yang berikan perhiasan itu pada aku. Oh, begitu.
Minta maaf. Kalau tak nak minta maaf, kali ini tak boleh lari. Mandi 2 jam tu mudah sangat ke? Nak halau aku keluar ke? Baiklah. Aku bila-bila masa. Kau rasa boleh curi barang orang sesuka hati? Ini hadiah mak mertua aku. Tak percaya? Tanya sendiri. Hello, Sui. Ibu, nak berikan bintang abadi ini pada siapa? Harta pusaka keluarga Ki. Tentulah untuk menantu perempuan keluarga Ki. Sudah tentu, Sui. Hai. Kau dengar tak? Ini untuk menantu keluarga Qi. Hak kau. Abang Jinzo, aku memang suka perhiasan ni. Kalaulah ayah ada di sini, dia pasti tolong aku dapatkannya. Malangnya, ayah aku dah tiada. Su, iya. Fei Fei sukakannya. Biar dia ambil. Su, iya. Bilang kau jadi pentingkan diri. Ayahnya korbankan nyawa untuk aku. Aku berhutang budi dengannya. Sekarang aku suruh kau berikan perhiasan itu. Kau berhutang dengan orang. Kenapa nak salahkan aku? Macam mana? Sekarang kau guna kehamilan kau. Berani terus mencabar kesabaran aku. Kalau tak ceraikan. Perceraian. Kau nak ugut aku dengan perceraian lagi, bukan? Aku tak mengugut engkau. Aku serius. Aku tak nak kau lagi. Aku tak nak jadi menantu keluarga Qi lagi. Suyi, hentikan helah kotor engkau ini. Kesabaran aku ada hadnya. Kalau begitu, cerai. Cepatlah cerai. Supaya kau tak jumpa aku lagi. Dalam hidupku, aku hanya pernah menjadi janda, bukan bercerai. Sebagai isteri, kau wajib taat segala perintahku. Kau yang bawa orang ke sini. Enggan bercerai. Nak aku ikut engkau? Isteri patuh pada suami. Memang fitrah. Ayahnya pun berwasiat pada aku sebelum meninggal. Kau harus layan dia baik-baik bersama aku daripada asyik cemburu buta. Lihatlah diri kau. Mana ada ciri anak dara keluarga Qi. Mimpi indahlah kau. Aku tak layan. Berhenti untuk aku. Berani langkah lagi, aku patahkan kaki kau. Keganasan rumah tangga adalah haram, Tuan Qi. Sui. Oh ya. Bukan ke Zhui Feifei suka barang ini? Beri aku 30 juta. Aku boleh beri pada dia. Rupa-rupanya kau hebat sangat. Atau engkau takut aku bosankan kau. Jadi kau tak berani melawan aku. Serahkan gesture ini pada Fei Fei. Kau cuma layak dapat barang terpakai yang aku tak nak. Hari ini, sebab kau berikan perhiasan itu pada Fei Fei, aku benarkan kau tidur dalam bilikku malam ini. Teruskan bermimpi. Sampah kau. Pengerusi, kau betul nak tukar pewaris kepada Suyi? Pengerusi, kau betul nak ubah pewaris untuk Suyi? Sudah diputuskan, kalau anak saya tak dengar kata isterinya nanti, dia tak boleh sentuh harta keluarga Qi saya langsung. Kontrak letak Cik Zoe sebagai pewaris harta sudah sedia, dihadiri 2 notari. Berkuat kuasa sejurus awak tanda tangan. Pengerusi Suyiki sangat hargai awak. Nampaknya saya takkan tunggu awak lagi selamanya. Baik. Terima kasih. Hello, Suyi. Datang ke Lan Kwai Fong. Mak ada hadiah untuk awak. Okey, faham. Saya datang sekarang. Pembahagian semula harta sudah masa buang Zhui Feifei. Mak suruh hantar kereta, ambil saya. Kenapa tak ada sesiapa? Itu bukan ke bapa Zhui Feifei. Dia bukan mati ketika selamatkan Jinzhou. Asal janji akhir hayat yang awak dan bapa awak sebut, semuanya tipu belaka. Bukankah 3 tahun lepas saya diculik? Adakah dia ibu mertua saya?
Penculikan ibu mertua di landasan kereta api setelah 3 tahun memang canggih. Tak sangka boleh hidup semula. Masih tak boleh lari dari hujung rel. Mak, terima kasih isteri. Awak cari duit saja. Saya bawa 1 bilion. Lepaskan dia. Tuan Ki, awak gila ke? Awak lepaskan saya. Kalau tak, awak tak dapat sesen pun. Apa penting kalau saya tak dapat duit? Undian hebat, tukar awak, tapi awak boleh pergi. 3 wanita penting mati depan awak. Awak boleh bertahan. Hahaha. Lepaskan dia. Saya dah bawa duit. Saya boleh pergi bila-bila. Saya orang yang sangat ikut peraturan permainan. Tapi siapa buat awak jadi gila masa datang? Apa saya kena buat untuk lepaskan orang? Mari tukar permainan. Pilih 1 daripada 3. 1 bilion ini hanya boleh selamatkan seorang. Pilih isteri, ibu kekasih, Lida Zhao. Siapa nak kau hidupkan? Hahaha. Anak, saya nak tahu macam mana awak pilih salah seorang dari 3 kali ini. Wah, Kata nak jaga saya sampai akhir hayat. Awak tak boleh tolong saya. Fei. Suami Sue Fei Fei, dia tipu awak. Ayahnya tak mati pun, dia tipu awak. Cukup Sui, berhenti mengarut selagi ada nyawa. Kau ingat saya boleh selamatkan awak dengan cakap itu? Saya dah lama putus harap dengan awak. Tapi kali ini, ibu pun ada di sini. Anak selamatkan ibu. Ibu, haha. Abang Jinzhou anak dah masuk 50-an umurnya. Dia dah cukup lama hidup. Dulu saya muda dan dia selamatkan saya. Cukup, Shu Fei Fei. Kau bercakap macam manusia ke? 7 Mahayana. Kau dah fikir kereta api dah nak sampai. Pilih cepat atau mereka semua mati. Suami anak. Ahli sihir dah nak sampai. Pilih cepat. Pilih siapa nak hidup. Pilih siapa nak dipilih. Lau Luo. Saya pilih dia. Aku pilih. Kau pilih siapa? Abangku, Jinzhou, kau masih berhutang nyawa denganku. Kau berjanji pada ayahku. Kau wajib lindungi aku. Tolong selamatkan aku. Fei, aku tak akan lupakan. Menjaga komitmen seumur hidupmu. Status Sue Fei Fei di hatimu. Ibu mertua pun tak bisa goyahkan, bukan? Zui Fei Fei, kita kehabisan masa. Tolong selamatkan aku. Fei, aku tak sanggup lepaskan emakku. Apa maksudmu? Orang nak kau selamatkan itu emakmu. Fei, ini emak yang lahirkan dan besarkan aku. Memang patut aku selamatkan dia. Mana ada banyak benda patut-patut. Emakmu cuma lahirkan kau. Ayahku selamatkan kau. Nyawa sendiri pun tak dihargai. Tak sanggup korbankan emak untuk selamatkan aku. Sudah tentu tidak. Li Zhong, si tak tahu berterima kasih. Tinggal aku saja yang bermula. Apa nak buat dulu? Tuan Ki, nak selamatkan siapa? Beri jawapan yang jelas. Sophie. Maaf, aku selamatkan emakku. Tunggu sekejap. Ada apa-apa kata terakhir? Abang, nak duit saja ke? Aku merayu padamu. Jangan hantar pistol padamu, biar aku hidup. Apa hakmu urus harta keluarga Ki? Semestinya aku ada hak. Aku nak selamatkan Qi Qingcheng. Mereka masih berhutang nyawa. Tuan Ki, aku sanggup tukar semua harta keluarga Ki dengan nyawamu. Aku rela buat begitu. Abang Qingcheng, janji dengan aku. Jangan berangan tinggi. Walaupun keluarga kami jatuh miskin, tetap menantu kesayanganku. Sui, kau ikan busuk ini tak layak bersuara. Makhluk tak tentu arah. Tempat kau ke nak cakap? Anak lelakiku berkuasa penuh urusan keluarga. Qi, Abang Putri, cepat cakap. Maaf Fei, aku... Ji Xingzhou, lelaki tak tahu bersyukur. Tak ada hati ke? Demi duit tu, kau sanggup korbankan aku? Abang, aku merayu. Tolong lepaskan aku. Sudikah tolong aku? Aku sanggup buat apa saja. Aku tak nak mati lagi. Kau benar-benar sanggup? Aku tak buat apa-apa. Baik, aku bagi satu peluang. Asal kau bunuh Qi Jing, aku lepaskan kau. Asalkan aku bunuh dia, kau boleh lepaskan aku. Semestinya awak fikirkan... Saya dah fikir.
Ini tak ada kena-mengena dengan keluarga Ki. Fei Fei, awak... Tangkap yang lain untuk saya. Lepaskan saya. Lepaskan saya. Lepaskan. Lakukan. Abang utama, jangan salahkan saya. Nak salahkan, salahkan diri sendiri. Anak sekarang, patut dah nampak wajah sebenar Sui Fei Fei. Kan? Fei Fei, saya tak sangka awak betul nak bunuh saya. Awak sanggup korbankan saya untuk selamatkan ibu awak. Kenapa saya tak boleh bunuh awak? Setakat ini, saya akan beritahu yang sebenar. Saya cuma nak duit awak. Awak Fei Fei, awak Sui Fei Fei. You aku rasa boleh lari hidup-hidup kalau bunuh Janzo. Mereka cuma sekumpulan perompak cari duit dan bunuh. Mereka tak akan lepaskan awak. Jadi apa? Asalkan saya boleh terus hidup, sanggup buat apa saja. Anak, awak dah nampak jelas inilah kesederhanaan yang awak selalu pertahankan. Tu Si Hua, diam. Tiada siapa boleh halang saya untuk hidup. Pergi mampus. Semua ditahan, bawa mereka semua pergi. Bahagian sheriff sudah sampai. Kita akan mati. Hei, You okay tak? Peguam Fu, terima kasih datang tepat masa. Selamatkan keluarga saya dari api dan air. kalau bukan kerana Suyi, siapa peduli hidup mati awak? Semua ini kerana Suyi. Suyi Muse dalam hati saya, dia layak dikasihi. Kalau Qi Shao tak hargai, lepaskan saja. Peguam Fu, awak... Abang Jinzong, saya so sangat takut. Apa yang saya sedihkan? Bukan sekali dua dia pilih penipu perempuan itu. Pengerusi Xiaomei, saya bawa awak balik. Fan Jinzhou, awak masih buat apa? Jom pergi Abang Jinzong, saya sangat takut. Fei Fei, biar saya pergi dulu. Saya berusaha sedaya upaya selamatkan krisis hidup lepas. Menantu, jangan kecewakan saya. Anak, kalau awak masih tak tahan musang ini, jangan balik pun. Fei Fei, lepaskan dulu. Saya akan lepaskan. Pergi. Ibu, Sophie. Lepaskan. Saya tak akan lepaskan. Kau sudah lupa janji pada ayahku. Kau kata nak selamatkan saya. Kau harus lindungi saya seumur hidup. Kau sudah lupa? Saya tak lupa. Kaulah yang lupa. Tadi engkau nak bunuh saya. Waktu itu Abang Jinzo dalam keadaan kecemasan, saya tak sedar apa saya buat. Abang Jinzo, kalau kau masih marah, saya minta maaf, boleh? Kau betul. Tak perlu minta maaf. Abang Jinzo, Fei Fei, kenapa dengan kau? Abang Shingdo, kepala saya pusing. Cepat, saya hantar engkau pulang. Abang Shingdo, maafkan saya dulu. Saya maafkan kau. Semestinya saya maafkan kau. Berhenti cakap dan pergi. Mari pulang. Pengerusi Suyi, saya pergi dulu. Under yung Macallinan, senior. Saya memang bodoh. Seorang antara mereka buta, seorang yang kejam. Patut mati. Anak haram ini berani kau bawa jelmaan musang tu pun. Ibu, kami dah balik. Hei, Makcik Lan, Macam mana berani datang ke keluarga Ki lagi? Makcik Lan, saya tahu awak masih marah dengan saya. Saya mengaku salah. Tolong maafkan saya berterus teranglah. Jangan dekati saya, jangan datang menyampah lagi. ibu, tak ke ibu rasa kesian pada Fei Fei? Fei Fei pengsan. Saya salahkan diri kerana buta, tunjuk belas kasihan pada benda jahat ini. Ibu, saya tahu ibu marah. Tapi boleh kita masuk dulu? Fei Fei sangat lemah sekarang. Ibu, Dengar ni, saya mustahil benarkan dia masuk keluarga Ki lagi. ibu, kenapa tiba-tiba lain macam? Abang Jinzo Rain sedang marah, dia takkan maafkan saya mudah. Atau lebih baik saya pergi. Awak wanita lembut yang tak boleh jaga diri. Nak ke mana? Ayah awak titip awak pada saya sebelum mati. Saya juga bersumpah untuk lindungi awak seumur hidup. Saya takkan ke mana-mana. Tepat di rumah Ki. Abang Jinzo, bagus ada awak. Ci Jingzhou buta ke pekak atau dah lupa? Tadi dia nak bunuh awak dengan tangan sendiri. Ibu tergesa-gesa tadi. Akulah yang jejaskan dia dalam bahaya. Sebab tu dia terpaksa selamatkan diri. Kau betul-betul temankan dia turun. Ibu, berhati-hati. Ibu cuba terbaik bantu kukuhkan perkahwinan kau. Tarik balik hati Suyi untuk engkau. Tak sangka, kau ni degil, tak boleh dijangkit. Ibu, kenapa? Kenapa tiba-tiba ubah sikap pada dia? Sui Fei Fei rapat dengan kau. Cuma nak duit kau saja. Dia hidup, boleh bunuh kau tanpa ragu. Perempuan tamak ni, masih nak lindung dia. Ibu, akhirnya. Sebab aku pilih selamatkan ibu ketika hayat dan mati. Paksa Fei Fei dalam kacau. Dia perempuan lemah. Ditinggal orang paling dipercayai. Saya salahkan diri.
Hati ini sakit. Cukup-cukuplah. Saya silap ke, Ibu? Fei Fei ditinggalkan. Kau tak sayang dia. Dia salahkan dia. Suruh saya lepaskan dia. Kenapa, Ibu? Kenapa hati Ibu sekeras ini? Lupa isteri kau. Sui ke? Kau yang tinggalkan dia dulu. Boleh simpati dengan orang luar. Tak pernah nampak isteri diam dan sabar. Tak apa, kerap ditinggal keluarga Ki. Kali ini 2 kali, biasalah. Sui dulu, kesilapan ibu. Nanti ibu akan ganti 100,000 kali ganda. Sui isteri saya, dia sedikit teraniaya. Kenapa? Sui, saya isteri kau. Saya patut dapat laknat, kan? Saya isteri awak. Patutlah saya layak mati. Bukannya awak belum mati lagi. Dia perempuan jahat tu masih hidup ke? Kenapa masih nak kisah pasal dia? Ibu ini sama ke? Sui isteri saya bertahun-tahun. Dia ikut saya dalam segala hal. Kenapa dia nak bertengkar dengan saya bagi hal kecil? Ibu, awak gila ke? Saya tak boleh kejutkan awak. Tak boleh ke saya kejutkan awak? Ibu, awak terbalikkan salah betul. Saya rasa awak dah kena sihir. Sui, saya nak menawan semula hati isteri awak. Tapi sekarang macam awak dah tak tahu diri awak pun. Habis tu mati lalu luar dengan perempuan ni. okey, saya tak nak balik rumah ini hari ini. Saya tak benar awak bully Fei Fei lagi. Apa? Awak tak pulang ke rumah ini pun gara-gara Zui Fei Fei. Awak paksa saya. Saya dah lepaskan Fifi sekali. Tak boleh lepaskan dia lagi. Dasar derhaka. Saya bunuh awak. Saya bunuh awak. Ibu, belum puas pukul ke? Awak yang saya lahirkan. Nak hidup lagi ke kalau saya pukul? Pergi kamu pergi sekarang. Kalau pergi, jangan datang balik. Sui, kau tega lihat mak aku pukul aku macam ni. Kenapa kau masih nak aku pukul dengan mak aku? Kau tak nak lalui ini semua ke? Ya dah aku beritahu terang-terang. Aku tak nak tinggal lama dengan kau. Kes penceraian Sui kau ni, aku pun pandai juga. Kalau kau perlukan, aku pun boleh tolong. Kakak Z, Sui, kau harap mak aku sokong kau ke? Kau rasa aku tak boleh buat apa-apa kat kau? Hishau, nak buat apa dengan Zoe? Berani kau buat apa-apa kat dia? Ini hal suami isteri kami. Kau tak ada kelayakan. Aku wakil Zoe untuk penceraian. Dia klien aku. Aku bela klien aku. Memang patut. Kau? Encik Fu, anak aku dan menantu tak akan bercerai buat masa ni. Aku urus sendiri. Tak payah kau sibuk. Kau tak baik dengan isteri. Tak benarkan orang lain bela dia ke? Mak, kenapa aku tak baik dengan Sui? Aku dah beri dia status anak dara. Biarkan dia ikut aku dalam semua hal. Bersikap terbuka dan besar hati. Bukankah patut begitu? Kau rasa Sui peduli status anak dara kau? Dia tak peduli. Dia tak peduli. Dia mengelilingi aku sepanjang hari. Dia tak peduli. Dia layan kau macam permaisuri setiap hari. Penjahat. Kau tahu Sui sangat sayangkan kau. Kenapa kau hancurkan hatinya? Dia cuma anak dara keluarga Qi. Ini semua tanggungjawab dia. Chitianzhou. Jijinzhou, dulu kau nak isteri jaga keluarga. Aku terus lepaskan. Jijingjing pakar penyelidikan. Lebih baik aku dekat rumah bersamamu. Aku jaga semua tentang kau. Patuh. Aku menggigil pertahankan. Kau sangka aku buat semua ni? Semua untuk status anak dara? Sebab aku cinta engkau? Cinta ke tak cinta, semua ni angan-angan kau je. Angan-angan. Kau cakap angan-angan. Sejak bersama engkau, pernah engkau sakit perut? Masih ada sakit kepala berdebar? Masih ada gejala insomnia? Macam mana penyakit ni boleh baik? Aku yang kejar sana-sini, cari ubat merata tempat untuk rawat kau. Aku bangun pukul 3 setiap hari masak ubat untukmu. Kau tak suka rasa ubat tradisional? Aku campur dalam makanan kau. Bangun pukul 4, UTA gosok baju kau. Masak bubur, nenek pukul 5 pagi. Hidangkan sarapan untukmu pukul 6, susun maklumat kerja kau. Aku bukan nak jadi pengasuh kau. Aku kena jadi setiausaha kau. Aku buat semua ni bersamamu. Ini untuk engkau. Satu angan-angan dah cukup. Cuma beberapa perkara kecil. Nak kira-kira nak ambil kredit dariku? Jangan cakap memeci waktu kahwin dengan saya. Saya nak beritahu awak, saya bekerja keras seluruh masa dan tenaga saya semata-mata kerana sayangkan awak. Kasih sayang kau bukan hebat ke? Habis kenapa nak merajuk? Bukan kau yang buat semua ini sendiri. Rela kan? Rela kan? Kan? Tapi sekarang saya menyesal. Saya beri awak kasih sayang. Balasannya cuma angan-angan kosong.
Awak. Apa sebenarnya maksud awak? Saya nak cakap. Saya bukan lagi anak muda keluarga Ki. Awak pendiam. Tak sanggup saya menyayanginya. Tak mau menyayangi. Saya tak nak lagi. Setiap perkara kecil kau hisap. Kata saya abai pada awak. Saya nampak. Awak sunyi. Saya nak balik bilik tidur. Chen Jiansheng, kau masih ada hati ke? Siapa berani suruh kau pukul saya? Jangan halang apa yang saya beri. Nak balas pukul saya ke? Mak perempuan ni pukul saya hari ni. Kalau mak lupakan, esok dia berani naik angin lagi. Tuhan pun sayang saya dah biasa. Mak buat silap mata apa Sui bagi pada mak. Sampai sanggup lindung dia sampai begitu. Baru saya sedar. Saya nampak siapa baik dan siapa jahat. Tapi awak yang ajar saya. Jangan terlalu baik dengan isteri. Kalau tak patuh, kelaparan 3 hari. Kalau tak patuh, pukul sampai patuh. Saya pening kepala. Lagipun, Sui lemah lembut, baik hati, hormati orang tua dan saya akan patuh pada awak, apalagi tak puas hati. Dia berjiwa kecil, suka melekat dan cemburu sepanjang hari. Semua fikiran saya untuk Fei Fei. Apa ada pada isteri macam dia yang saya puas? Cukup. Qi Xing Zhao. Jangan cakap apa-apa. Cukup dengan baju biasa. Jangan ikut perasaan. Selama ini, awak pun bergantung pada orang hari ini. Berani cakap kasar dengan saya. Saya janji. Kalau saya setuju cerai, awak mesti menangis. Cubalah kalau berani. Nak cuba apa? Cuba tanda perjanjian penceraian. Tengok saya menangis ke tidak. Perjanjian cerai. Tadi awak menangis tuduh saya rendahkan awak. Awak boleh tinggalkan saya. Lagipun dulu saya sayang. Saya menangis kerana kesian pada perasaan sendiri. Selama ini untuk awak. Pura-pura saja. Tapi sekarang tak lagi. Qi Qingzhou. Bercerai, Qingzhou. Mari kita bercerai. Zoe, saya sudah minta peguam menyediakan perjanjian cerai awak. Boleh tanda tangan secara online. Bayar Jinzhou antara aku dengan isteri aku. Kau nak masuk campur? Negeri Zoe, aku dah terlalu menderita dengan kau. Kalau kau ada perasaan, tak patut layan dia macam ni. Sui isteri aku, walaupun dia menzalimi, dia tetap rela menerima orang luar nak jaga hal kita. Kau langsung tak layak jadi suami dia. Nak cari mati ya? Lepaskan dia. Abang senior okey tak? Aku apa? Aku rasa kau tak patut dengan kau. Abang senior, saya akan uruskan. Abang Jingzo, tengoklah dia ni. Dia cium lelaki lain depan mata kau. Dia tak endahkan kau langsung. Sui, aku suruh kau mari sini. Dia ada pendapat sendiri. Kau tak ada hak nak suruh dia. Peguam Fu, teruk betul kau. Nak tanya sikit. Rosakkan perkahwinan orang? Hukuman berapa tahun? Saya lah yang nak cerai. Tak ada kaitan dengan abang senior. Diamlah kau. Asyik sebut abang senior. Memang mesra panggilan kau. Diam kau. Satu gigit, satu senior. Panggilan kau cukup mesra? Okey, jadi mulai sekarang, Peguam Fu ialah peguam perceraian saya. Hari ini aku nak kahwin. Bercerai, kau masih berlagak ketagih, ya? Tadi kau menangis banyak kali sebab aku. Nampak macam kau tak boleh tinggalkan aku. Abang Jingzo, dia dah terlampau angkuh sekarang. Cepatlah cerai dengan dia. Nanti dia sangka kau masih rindukan dia. Xue Fei Fei, buta ke kau? Sekarang abang kesayangan kau yang tak nak ceraikan aku. Dia yang mengganggu aku. Abang kau Jingzo, cepatlah kau berdua bercerai. Biar dia sesal nanti. Sudah tiba masa untuk Admiralty bercerai. Kalau lepaskan peluang ini, kau tak takut terbelenggu seumur hidup? Apa yang aku cakap tadi? Aku takut mengikat aku seumur hidup itu tujuan kau. Wah, penderma nombor 1, cepatlah bercerai. Buka pintu. Kenapa kau kejam sangat? Berani hasut anak aku bercerai. Rupa-rupanya tadi aku tak tampang kau. Kau sangka aku tak sampai hati pukul kau. Mak, Sui ni main belakang dengan 3-4 orang. Mak tak peduli kalau tak pukul Sui atau Fei Fei. Kalau bukan dia, nak pukul siapa lagi? Bau busuk macam belut lumpur. Dia ingat dia makanan laut premium. Mak, nak damai kena buat Fei Fei menangis ya? Baiklah, Qi Jingzhou. Kau nak kahwin ke? Chicken State, okey. Nak cerai ke? Isteri, jangan ikut emosi. Sui, dah habis ke? Dah lama kau menangis. Saya pun faham. Bukankah kau nak saya lebih ambil berat dengan cara ini? Pujuk ibu benarkan Fei Fei balik. Malam ini boleh kembali ke bilik saya. Macam mana cakap dengan isteri? Kau ingat kau siapa? Mak, ini hal antara saya dengan Sui dan isterinya. Nak uruskan juga ke? Tak kesah. Sekarang kau akan berpisah. Kau masih bangga. Muka mana kau dapat ni? Mak,
Lupakan, Sui. Mak saya bela kau macam syaitan. Cepat pujuk mak, berhenti bully Fei Fei. Fei Fei lemah, tak lebih baik dari kau. Dia tak boleh berdiri saja situ. Si Jinjo, kau memang dah gila. Kan? Ibu mentua tak benarkan dia masuk. Saya terlalu gembira. Kenapa kau berhenti? Sui, kau mesti bully Fei Fei, ya? Ibu mentua tak benarkan dia masuk. Tak berani langgar cakap mak. Tapi berani galakkan saya melawan orang tua. Kau masih lelaki ke? Sui, kau nak gaduh ke? Tuan, nak buat ke? Lupakan senior, biar dia teruskan jadi Yang Master Chi yang degil tu. Biarkan dia teruskan, jadilah tuan muda degil Chi itu. Jangan jadi tak tahu malu. Nanti aku tarik balik hak tidur dalam bilik aku. Chi Jinzo, perhatikan, aku lebih sekarang. Mual, rasanya nak cakap satu patah lagi. Kau tak nak pergi, kan? Kau, Sui tak boleh pergi ke? Makcik Lan dah macam ni. Kenapa masih nak lindung dia? Aku ingatkan kau kali terakhir, jangan campur urusan keluarga saya. Ya, memang aku takkan benar kau jejak keluarga aku. Abang Jinzo dan Mak. bapanya mati ketika selamatkan aku. Aku bersumpah lindungi dia seumur hidup. Kau paksa aku jadi penjahat kejam, kan? Ada 100 cara nak balas jasa dia. Bagi duit pun boleh. Hadiahkan rumah. Cari kerja untuk dia. Boleh juga kenalkan dia dengan jejaka. Tapi kau kena pilih untuk jaga diri. Kau kata kau tak bersalah. Siapa nak percaya? Ayah Ki Jingzhou Xue Fei Fei tak mati pun. Selama ni kau diperdaya ayah dan anak Shui. Aku tunggu bila kau tahu kebenaran. Dulu aku dah lepaskan peluang terbang. Kalau kali ini kau tak setuju pulang, aku pilih maju atau undur dengan Fei Fei. Kau. Baik. Kalau begitu aku penuhi. Butler hantar. Mulai saat ini. 2 orang ini dilarang masuk keluarga. Jangan masuk ke keluarga Chin lagi. Tuan Muda Sulong, tolonglah. Ibu, saya anak ibu. Saya tunggu hari banduan kamu bertindak. Fei Fei, marilah pergi. Chi Jinzhou pun tak boleh urus ibunya. Nampaknya anak saya berkahwin masuk keluarga Shi. Kena ambil lagi 1 dos. Encik Fu, kami akan fikir semula perceraian Suyi. Awak balik dulu. Pengerusi yang baik. Suyi, saya balik dulu. Mulalah. Saya dengar dari menantu perempuan, Jinzhou ditipu bapa dan anak Sui. Bapa Sui Fei Fei belum mati. Cepat periksa bapa Sui Fei Fei. Ingat jangan sebarkan rahsia. Adakah pengerusi? Cik Muda. Pak, Suyi, awak dah sampai. Silakan duduk. Saya ingat nak tarik balik anak lelaki saya. Tapi anak derhaka ni tak boleh ditarik balik buat sementara. Jadi kalau awak nak bercerai, ibu sokong awak. Ibu. Baik, baca dokumen ini sebelum buat keputusan. Wasiat. Ya, saya ubah wasiat saya. Ibu, ini kenapa pewaris ini pakai nama saya? Saya tahu tak kira apa ibu buat, tak boleh hapuskan kesakitan dan kekecewaan yang awak alami beberapa tahun ni. Jadi saya bagi seluruh keluarga Ki pada awak untuk tunjuk kesungguhan saya. Ibu, kenapa awak? Kenapa kau? Nenek nak tanya mak, kenapa perangai mak berubah mendadak? Betul ke? Hari ni bahaya pun. Kau tak lupa pada mak. Siapa yang baik dengan mak? Siapa yang kejam pada mak? Mak boleh nampak terang. Tapi mak, aku dah putus nak cerai Golden State. Bersetuju untuk menjauhkan diri dari hidupnya. Suyi, kau rasa macam tu? Lepas kau bersalin, kaya, ada anak tapi tak ada suami. Betapa kehidupan yang membanggakan, kan? Tapi ni hak keluarga Ki. Aku tak boleh terima. Kalau kau tak maafkan dia, minta cerai dulu. Tapi kau sekarang mengandung ni. Masa mengandung dan menyusu, mahkamah tak akan putuskan cerai senang-senang. Atau
kau kena tunggu 2 tahun lagi. Mak, amboi. Mak tahu betapa teruknya si berdebah ni. Tapi dia tetap bapa anak kau. Kalau tak mahu jumpa dia 2 tahun, kami tak akan benarkan dia pulang. Mak sokong semua keputusan kau. Alamak, Suyi. Tengoklah mak ni. Serahkan keluarga Ki pada ikhlasnya kau. Janji dengan mak. Sekali ni je boleh? Sambutan ulang tahun keempat, Mak. Batal sahajalah. Okey. Makan anniversary boleh dibatalkan. Tapi sidang media pewaris kena teruskan macam nak buat masa anniversary. Alamak, Mak. Apa masalahnya lelaki ni hilang? Mulai sekarang keluarga Ki di sisi kau. Duit tak habis-habis. Ini bayi baru lahir. Patut jadi lebih bermakna. Kan? Okey. Kalau macam tu, ikut je cerita Mak. Menantu yang baik hati. Tak boleh izinkan anak mak lepas peluang. Tunggu sampai ada hal dengan bapa Zulfeifei, barulah dia boleh berubah fikiran. Wah, Saya, ayah kamu. Hei Nana. ayah, kenapa awak di sini? Kissing Zhou juga ada di sini. Kalau dia tahu, kita habislah. Fei Fei sudah lakukan ini 4 tahun. Bukan saja tak halau Suyi, malah kau diusir oleh Suyi dan Cilanzi. Saya tak akan bantu kamu lagi. Kamu sudah tiada harapan. Ayah, maksud awak, ada cara untuk saya kembali ke rumah Ki? Sudah tentu. Walaupun keluarga Ki sekarang londa pasal 100,000. Ci Jingzhou juga anak yang patuh. Tapi keluarga Ci akhirnya akan diserahkan padanya. Jadi rapatlah dengan Ki Jingzhou. Apa ni? Bersenandung buat lelaki tergila-gila. Kamu sungguh tidak berguna. Saya tak boleh biar dia ceraikan isteri dan kahwini kamu. Kemudian tambah seorang Ana. Ana kena maju dengan Ki Jingzhou malam ini. Asalkan kamu mengandung anaknya. Keluarga Ki dalam genggaman. Hahaha. Ayah, ini memang cara untuk mendekati keluarga Ki. Tunggu saja berita baik. Abang Jingzhou. Abang Jingzhou. Rehatlah awal sikit. Untuk sementara Tuan perlu tinggal di hotel dulu. Maaf atas kekurangan ini. Abang Jingzhou, asalkan dapat berada di sisi abang walau tidur dalam lubang di tepi jalan, pun saya tak rasa terseksa. Kalaulah Suyi boleh patuh dan faham macam awak. Bagusnya kalau begitu. Abang Jingzhou, dia tak hargai Tuan pun. Kenapa tak cerai saja? Saya sayang dia. Macam mana boleh jadi? Macam mana boleh jadi? Mana mungkin Tuan sayang dia? Dia tak layak langsung dapat kasih sayang Tuan. Disayangi. Malangnya orang yang saya sayang dah lama berubah. Bukan lagi cara saya menyayangi. Abang Jingzhou, tengoklah keadaan saya ni.
Abang Jingzo, saya cinta abang. Betul-betul cinta. Isteri, lama dah tak nampak engkau bersemangat macam hari ni. Biasakanlah. Gambar-gambar ni dihantar oleh detektif telah disahkan dia ialah bapa Shui Feifei, Shui Kai. Rupa-rupanya ni, bapa dan anak, keluarga Shui sandiwara arahan sendiri, lakonan sendiri tentang menaja anak yatim nazak. Depa dah main babak ni selama 4 tahun. Jadi selagi kau hantar gambar ni ke Chief Feng, dia akan sedar dia diperdaya bapa anak keluarga Shui. Masa tu dia pasti pilih nak balik ke keluarga. Jangan gelabah, bukti ni cuma buktikan Shui Feng tak mati. Tapi saya ragu, cerita bapa anak mereka selamatkan Jingzo 4 tahun dulu palsu belaka. Memandangkan kau ada keraguan, saya akan terus hantar orang siasat. Terima kasih, Ketua. Sama-sama. Saya boleh rapat dengan kau, tolong kau, serta melegakan rasa sukakan kau. Abang Jingzo, ada masalah apa kalau ditahan lagi kau boleh mati? Kau bukan isteri aku. Aku... Abang Jing, apa yang kau buat? Hanya kesakitan boleh sedarkan aku seketika. Feifei, aku tak nak lukakan kau. Abang Jing. Aku rela buat sendiri. Aku memang rela buat begitu. Abang Jingzo, kau nak pergi ke mana? Aku tak boleh tinggalkan kau. Feifei, aku anggap kau adik kandung sendiri. Aku takkan sekali-kali lukakan kau. Abang Jing, kau nak ke mana? Aku nak balik ke rumah. Aku sedang cari isteri aku. Abang Splendid, kenapa Suyi boleh dapat kasih kau? Aku tak sanggup. Cicing Cheng, kau yang paksa aku buat. Cepatlah. Dia tak pun undur ke belakang. Aku tak pernah kembali. Dia gerak atau tak, bukan isu. Awak terkeluar. Siapa awak jumpa? Peduli apa awak? Siapa aku jumpa? Isteri. Tak selesa. Aku nak. Awak minum terlampau banyak. Salah ambil ubat ke makan benda tak kena? Wilayah Kijin. Awak makan sampah apa kat luar? Balik sini nak buat aku geli. Sayang,
badan aku panas semua. Aku balik khas cari awak. Tak sedap hati ke pergi jumpa Shui Fei Fei? Kenapa pulang cari aku? Su ya. Berapa kali nak aku ulang? Aku cuma anggap dia adik. Lari rumah sebab dia adik kandung ke adik angkat? Aku dah tahu. Cukup, Su. Aku tahan diri. Jangan cari perempuan lain. Aku potong lengan, jangan tidur. Kembali pada awak. Ini cara awak. Nak aku bina pintu kehormatan untuk awak. Perlukah aku bina pintu kehormatan untukmu? Kita suami isteri. Kau, tak bolehkah kau lembut seperti dulu? Bersikap lembut. Lepas tu kau pergi jumpa Shu Fei Fei. Kau... Mari sini. Arah kau datang. Kau ganggu tidurku. Aku sekarang mengandung. Aku tak akan lukakan bayi kita. Isteri. Isteri, buka pintu, mari kita mandi sama. Isteri, buka pintu, mari kita mandi isteri sama. Isteri. Dia cemburu di luar. Jangan cari Shu Fei Fei lagi. Rupanya balik rumah. Sui, kita belum bercerai. Kau masih istriku. Kau mesti tunaikan kewajipan perkahwinan. Sayang, kau akhirnya buka pintu. Ini patutnya untuk gosok pakaian bayi. Tak sangka kau guna dulu. Tenangkan diri sendiri. Batuk lagi. Suyi yang paling ambil berat tentang kesihatan aku. Semalam aku rendam dalam air sejuk semalaman. Dia mesti tak tidur malam sebab rasa bersalah. Pagi-pagi dah buat bubur seafood untuk aku. Minta maaf pada aku. Batuk. Bubur seafood tetap bubur seafood lah. Sebab kau sayang sangat kat aku. Kali ini aku maafkan kau. Tapi nanti mak aku keluar. Kau kena pujuk mak. Setuju. Fei Fei balik ke rumah keluarga Ki. Kalau tak, walaupun aku balik, aku pun nak pergi juga. Aku ingat masa kau pergi dulu. Dia bersumpah nak maju mundur bersama Shui Fei Fei. Kenapa kau balik sorang-sorang? Kenapa dia tak ikut balik? Sui, nada suara kau macam mana ni? Kalau bukan sebab kejadian semalam, mesti aku tak balik lah. Okey, berhenti cakap karut. Cepatlah, ambilkan aku semangkuk bubur. Maaf. Bukan untuk kau. Kau... Batuk. Weh, apa kau cakap? Tak ada bahagian aku? Pagi-pagi bangun buat bubur seafood untuk aku. Sekarang kata tak ada bahagian aku. Dulu memang aku bangun awal buat bubur untuk kau. Tapi, lepas tu aku tahu kau tak percaya. Jadi sekarang tak ada bahagian kau. Kenapa kau boleh Kenapa hati kau begitu kecil? Ya, betul. Aku pendendam. Kenapa kau masih tak puas? Kalau begitu, carilah bunga doder yang memuaskan kau. Jadi kau masih cemburu pada Fei Fei? Aku tersilap anggap tahap cemburu wanita macam kau. Banyak kali aku dah cakap. Aku cuma anggap dia sebagai adik. Ayahnya diambang kematian. Kau pun tahu, ayahnya titipkan dia pada aku. Aku berhutang nyawa pada Shujia. Semestinya aku kena jaga dia baik-baik. Di landasan kereta api, aku tak pilih dia. Aku dah hancurkan hatinya. Tak boleh biar dia dizalimi lagi. Dan kau tahu tak? Ya. Kau pilih landasan kereta api. Kau kesal dan menyesal atas pilihan itu. Tapi kau dah putus asa dengan aku, kan? Kau masih nak persoalkan hal lama, bukan?
ketika Master Key di saat genting hidup dan mati. Kau tak terfikir nak biarkan aku hidup. Kau sungguh kejam. Kenapa, tanya aku? Kau isteri aku. Kau tak faham aku, tapi kau yang tuduh aku. Jadi sebagai isteri kau, bukan setakat kena tahan kau layan wanita lain macam tak peduli. Malah kena urus makan minum kau tiap hari. Dan pertaruhkan nyawa bila perlu? Master Chi, berapa gaji kau bayar aku? Aku nak layan kau begini. Duit. Sui, bukankah kau kata kau cinta aku? Sekarang kau nak bercakap pasal duit lagi. Rupa-rupanya itu personality sebenar kau. Pada lelaki, cinta dan duit, aku nak kedua-dua sekali. Tak cinta aku lagi. Aku tak benci duit. Lagipun, membesarkan anak perlukan banyak duit. Kau mengharapkan mak aku menyara kau. Kau memanglah bicara kejam macam mana kau ni. Hei, kalau aku tak balik sebulan, jangan sampai kau mati meratap. Kalau berani, cubalah. Tak apalah. Demi kandunganmu yang tak stabil, aku tak nak layan kau. Sekarang ni, mak patut bersalin untuk sarapan. Sekarang? Fei si isteri macam mana? Dia perempuan lemah, tak selamat tinggal sendirian. Tolong pujuk mak aku. Setuju, Fei balik tinggal. Kau tak nak? Aku jadi pengkhianat keji. Khianat. Negeri Cigin, kau takkan percaya omong kosong bapa anak. Kau tak terfikir mereka tipu kau? Kau nak cari gaduh lagi ya? Ayah Shui Fei Shui Pan tak mati pun, aku nampak dengan mata sendiri. Diam kau. Bapa dan anak berkomplot tipu kau. Kau selalu percaya. Tak pernah percaya aku. Cukup Sui, nak halau Fei. Bapanya tak mati pun, kau sanggup reka cerita. Kau tak ada batasan ke? Tak apa. Apa pun kau kena tipu. Aku tak buat salah. Percaya atau tak? Sui kau tipu sebab marah. Bukan nak aku pulang je. Aku tak jumpa perempuan pun semalam. Tapi terus balik, tak terkesan langsung ke? Berani kau sebut malam semalam. Baik, aku tanya. Macam mana kau makan benda tu? Saya baru minum wine yang Fei beri. Betul ke Fei? Adik baik awak ni dah tak sabar. Dia nak rapatkan hubungan dengan awak. Dia sendiri YG beri ubat tu. Jangan fitnah Fei. Dia sememangnya baik. Tak seteruk awak. Tak boleh kejutkan orang YG pura-pura tidur. Atas landasan kereta api, dia tukar nyawa awak. Utai, selamatkan diri. Saya pun pernah akui nak rapat dengan awak. Cuma nak duit awak. Awak tak percaya. Awak masih sangka dia tak bersalah semalam. Fei itu siapa? Saya lebih arif, doktor. Sesiapa? Betul ke? Apa YG berlaku semalam berkait DGN dia? Mesti ada sebab lain. Mungkin dia sendiri pun tak tahu. Saya cuma tersalah minum. Dari mula awak dah bela dia. Dia dah bukan orang baik. Baiklah, terserah. Saya percayakan Fei. Isteri, saya tahu saya abaikan awak selama ini. Tapi Fei perempuan lemah. Bapanya pun dah tiada. Saya tak boleh tinggalkan dia. Awak setuju? Mari. Awak, isteri saya, boleh fahamkan saya? Kalau saya macam mana? Balik rumah 2 hari. Jangan bagi dia balik. Saya teman awak dulu. Boleh tak? Awak rasa saya masih sama? Asalkan awak bermanja sedikit. Sui YG mudah cair hati DGN Rayuan? Dah tak lagi? Hello, Fei. Baik. Teruskan. Sui Fei lagi penting. Fei dah sampai. Dia ada sesuatu penting nak beritahu saya. Tuan muda dan puan muda, Cik Sui dah sampai. Dia datang lagi. Abang Jingzo, hal landasan kereta api ni semua tipu helah Suyi dan Lanyi. Nak halau saya pergi. Apa yang palsu? Saya dan ibu mertua rancang. Apa maksud awak? Abang Jingzo, tengok gambar-gambar ni. Dalam kehidupan lepas, Sui Fei upah pembunuh. Hidup sekarang ni, ulang peristiwa dulu. Ini cuma bukti. Ibu mertua kenal penculik-penculik ni. Macam mana nak buktikan? Saya dan ibu mertua rancang penculikan? Bukankah dah terang? Abang Jinzo, tengok. Ada peguam Fu Tianzu sini. Apa bukti ni? Cuma buktikan peguam Fu kenal mereka. Peguam Fu senior awak, dengan kasihnya pada awak suruh dia ambil Makcik Lan. Mudah je nak buat tipu helah macam ni. Awak tanya pakai bahasa andaian. Saya pun ada alasan syak. Gambar ni diambil bapa awak, Shui Pan.
Awak jangan membebel. Sedia ke kamera mana awak dapat gambar-gambar ini? Jadi itu sebab saya nampak ayah sebenar? Cukup soal sama ada penculikan ni betul. Semestinya tipu helah. Penculik bawaan Peguam Fu ialah pelakon Six Wings. Kalau tak percaya, hubungi Balai Syarif. Tanya ada laporan polis dibuat hari ni? Hello pengarah Liu, saya Jinzo. Saya nak tanya pejabat cik, ada kes penculikan kereta api hari ni? Tiada. Terima kasih pengarah Liu kerana membantu. Abang Jingzo, sekarang awak patut percaya dia dan Makcik Lan rancang penipuan. Cuma nak halau saya. Jangan risau Fei Fei, saya akan lindungi awak. Jingzhou Sui, Berapa dalam penglibatan awak? saya tak tahu apa-apa. Saya tak terlibat. Awak takkan tahu. Awak tiba-tiba lain personaliti. Ini sebab ada pakatan dengan mak saya. Awak dapat kepercayaan dia. Awak ingat keluarga ni sokong awak. Awak nak buat sesuka hati, ya? Kau ingat keluarga ini ada sokongan mak aku untuk kau? Kau boleh buat sesuka hati kan? Chin Jinzhou, jangan kau terpancing dengannya. Kau jadi gila nak menggigit semua orang. Lalu aku tanya kau, benar atau tidak perkara ini? Kau pernah terluka dalam hidup ini atau sebelumnya? Kaulah yang lari sempurna. Aku tak pernah terluka, tapi sasaran kau sentiasa Fei Fei. Apa yang dia nak sasarkan? Dia cuma anak yatim. Ada atau tiada? Akulah anak dara. Keluarga Qi. Kau cuma risaukan diri sendiri. Kedudukan anak dara keluarga Qi belum pasti. Sebab itu mereka asyik sasarkan Fei Fei. Wilayah Kijin. Jangan lupa kaulah yang tak nak bercerai. Kau reka penipuan besar nak tipu aku. Berani lagi menjerit macam ni. Kau ingat aku tak berani pukul kau? Kijinzo, kau ingat aku lemah lagi? Kalau kau sentuh sehelai rambut aku jamin kau takkan lena tidur. Kau ingat aku tak boleh buat apa-apa. Sebab itu kau asyik ganggu Fei Fei. Baguslah. Berani kau buat untuk dia. Bercerai dengan aku. Sui ingat. Kau paksa aku bercerai, Butler. Suruh Peguam Kim datang segera. Aku nak dokumen penceraian. Suruh Peguam Kim datang ke rumah sekarang. Saya nak selesaikan perceraian. Boleh tunggu sampai pengerusi bangun. Kenapa awak tak nak dengar cakap saya? Abang Jinzo, saya bawa. Untuk awak. Cuba tengok berkesan tak? Bersedia lengkap. Kosongkan kawasan. Abang penderma terbanyak. Dia dah keterlaluan. Tak boleh lepaskan dia keluar rumah? Awak tak rindukan dia? Suye, saya tak pernah nak ceraikan awak. Tapi kali ini awak dah melampau. Awak dah tanda tangan perjanjian cerai. Dan sebagainya? Fei Fei, awak buat apa? Abang Jinzo, awak lepaskan dia keluar rumah. Anak dalam kandungannya. Sui Fei Fei, kalau berani sentuh anak saya nak awak mati. Percaya atau tidak? Abang Jinzo, saya takut sangat. Maksud saya, anak dalam perutnya tetap darah daging keluarga Qi. Awak nak simpan bayi ini? Qi Jinzo. Sui Fei Fei, tipu helah rendah begini pun awak tertipu. Saya tak tahu dulu jatuh cinta dekat mana. Tanda tanganlah. Dan sebagainya. Berhenti. Pengerusi, awak kan awak kuannya. Ibu, makcik dah sampai. Siapa benarkan awak masuk? Bukankah awak bersumpah takkan masuk ke keluarga Qi lagi? Dia dah tak peduli dengan awak. Apa yang awak cakap dengannya, keluar. Ibu. Lagipun, dialah pewaris tunggal keluarga Qi dan anak lelaki ibu. Jadi apa? Lelaki kehilangan isteri takkan jadi kaya? Anak tak faham bahasa manusia macam ni. Saya tak nak. Perjanjian cerai. Bersihkan. Awak ini siapa? Berani jadi tuan keluarga Qi saya? Ibu cukup dah. Dah berani melawan. Ya, berani jerit pada saya. Malangnya, tiada bukti Xue Pan masih hidup. Kalau tak, seronoknya nak campak ke muka dia. Abang Jingzo, jangan gaduh dengan Lan Yi. Lan Yi pun kena tipu oleh Sui. Fei Fei, jangan risau. Saya tak akan bully sesiapa. Ibu saya pun tak. Awak memang pro sangat dengan si bangsat ni. Kamu nak lawan seluruh keluarga kita? Mak, kalau mak nak bergabung dengan Suni, bully Fei Fei, saya akan lindungi dia habis-habisan. Baik.
memandangkan awak sangat berharga baginya. Saya akan penuhi kehendak awak. Asalnya saya nak suruh menantu bertahan 2 tahun lagi, tunggu sampai anak lahir. Tapi sekarang bukan dia tak tahan, saya pun tak tahan. Mak, saya betul-betul tak faham. Mak pun pernah sayang Fei Fei 4 tahun. Kenapa tiba-tiba ubah sikap terhadap dia? Bahkan bekerja sama dengan Sui tipu saya. Apa awak kata saya dan Sui tipu awak bersama? Kamu semua anak saya beri semua yang kamu ada. Apa lagi saya nak buat? Mak pula yang kena tipu oleh Sui. Mereka penipuan pilih salah satu daripada 3. Supaya saya nampak wajah sebenar Fei Fei. Gunakan peluang untuk halau dia. Kan? Penipuan. Sekarang semuanya palsu. Tapi kalau saya tak campur tangan, semuanya jadi benar. Mak, rupa-rupanya mak mertua saya memang dah reinkarnasi. Patutlah sikap dia terhadap saya berubah. Mak, janganlah mengarut. Mak cuma nak halau Fei Fei. Buat penipuan tak masuk akal tu. Macam mana mak boleh buat begitu? Sui tipu mak ke? Lihatlah muka panik dan gementar Sui masa itu. Adakah sama seperti dulu? Mak, saya rasa sangat kecewa. Saya seorang penjahat. Awak buat saya lebih sedih. Ibu, tolong tenangkan diri. Itu saja yang ada padanya. Tak boleh diubah lagi. Awak perlu biasakan diri. Berapa umur saya? Berapa umur dia? Biar saya biasakan diri. Butler pergi. Dokumen cerai dari bilik studi. Bawa perjanjian yang lain. Ya, Awak tak nak bercerai? Baik, ikut permintaan saya. Awak boleh pergi sekarang. Silansi si tuan ni tukar fikiran lagi. Mesti ada hela. Ibu, hela apa awak nak buat? Bukan macam kata awak. Nak cerai isteri untuk ini. Saya menurut kehendak awak. Baik. Ibu, saya setuju bercerai. Cixingzhou, kali ni awak takkan undur? Sui, betul awak nak pergi? Ya, saya tak sayang lagi. Tak sayang lagi. Jangan sesal kalau pergi. fail pengerusi ada di sini. Dokumen cerai dah ditandatangani. Keluar dengan kekasih kecil awak. Ibu, awak tipu saya dengan permainan. Tak ada nak cakap kalau tipu saya? Ya, awak tanda dokumen cerai. Saya suruh awak tanda perlahan. Satu lagi. Kau kata kau tak mengeluh, kan? Jadi, Saya sangka saya boleh terima. Sudah terima. Tapi saat ini, hati masih sakit. Saya ada dokumen perceraian. Tunggu sijil sahaja. ibu ini hasil yang ibu nak, kan? Ini bukan hasilnya. Ini baru permulaan. Bawa perjanjian lain sekali. Tengoklah. Perjanjian pewarisan harta. Perjanjian pewarisan harta. Pewaris Sui. Apa maksud Makcik Lan? Bagaimana awak jadi pewaris? Macam mana awak boleh buat begitu? Kenapa tak boleh? Makcik Lan, dia anak lelaki tunggal awak, satu-satunya zuriat awak. Siapa cakap macam tu? Menantu saya masih ada 2 dalam perut. Yang besar ni degil, saya akan besarkan yang kecil. Lagipun saya masih muda, bila cucu baik saya besar nanti, cuma 1-2 dekad saja. Tak, ini mustahil sama sekali. Makcik ketiga, macam mana tolak anak sendiri? Bagaimana awak boleh jadi egois? Awak nak campur urusan keluarga Ki saya. Cik Shu, Qijin Prefecture yang hilang warisan. Bukan awak. Apa awak tergopoh gapa? Reaksi awak melampau. Ya, Fei Fei. Kenapa kau marah? Aku rasa kasihan pada kau. Kau ni siapa dari Jinzhou? Tak berbaloi suruh kau buat untuk dia. Makcik Lai tak kesian ke dengan anak kau sendiri? Tak sedar kau buat orang lain rasa tak selesa? Fei Fei. Tak payah cakap banyak. Jom pergi. Abang Jingzhou, nak kekayaan keluarga berbilion-bilion kau? Nak serah ke? Jangan beria-ria. Anak, selagi kau tak berhubung dengan Sui Fei Fei,
Ibu masih boleh tolong selamatkan perkahwinan isteri kau. Cik Xue memang tak sesuai tinggal dalam keluarga Ki. Cepat minta maaf pada pengerusi dan anak dara mereka. Ibu, bakti pada Baishan diutamakan. Sebab itu saya pilih selamatkan ibu di landasan. Tapi kali ini saya ada pilihan. Saya tak akan tinggalkan Fei Fei lagi. Tak akan jadi pengkhianat. Pengkhianat apa? Kenapa tak percaya isteri sendiri? Suepan dia tak mati. Dari mula sampai akhir, ayah dan anak perempuan Sue tipu kau. Anak... Ibu, kenapa percaya celoteh Sui? Dia cakap Pak Pan tak mati. Mana boleh dia tak mati? Saya tengok Pak Pan mati depan mata. Kau nampak Suepan jadi abu ke? Dah tanam dalam tanah ke? Ada nampak sijil kematian Suepan? Kau pun tak ada. Jadi kenapa yakin Suepan dah mati? Ibu, saya dibunuh semasa pergi kerja di Pekan Lumba Kuda. Pak Cik Pan menyelamatkan saya. Bila saya sedar, Pak Cik Pan sudah tenat. Dia berikan saya gambar Fei Fei. Minta saya jaga Fei Fei baik-baik. Pak Cik. Ni anak saya, Fei Fei. Chrysostom, saya serahkan pada awak. Awak mesti jaga dia baik-baik. Pak Cik yang baik, saya bersumpah akan jaga anak awak baik-baik. Pak Cik. Ibu suruh saya persoal niat orang yang tolong saya. Adakah saya masih manusia? Awak tak percaya. Tapi ini semua benar. Nak... Mana bukti? Tiada bukti, cuma khabar angin. Ini fitnah. Bukti? Makhluk tua ini ada bukti ke? Tak mungkin. Ayah saya dah lama tukar nama. Mustahil dia jumpa dalam masa singkat. Abang Jinzo, lepas ayah saya selamatkan awak, keluarga Ki ambil dia. Awak tak nampak mayat ayah saya? Tapi saya sentiasa di sini. Tanah terakhir ayah saya. Sayakah yang taburkannya? Kenapa awak kejam sangat? Sue Fei Fei, ayah kandung pun kau kutuk. Tak layak jadi manusia. Makcik Lan putar belit fakta. Awak kata ayah saya hidup nak halau saya? Baiklah. Kalau begitu, saya pergi. Fei Fei, tak perlu pergi. Saya tak biar awak tanggung ketidakadilan. Anak lelaki sama ada mati atau hidup, ada berbagai kaedah pemeriksaan. Kamu cuma perlu percaya. Aku paling harap ayahku masih hidup, tapi ayahku sudah meninggal. Aku jadi anak yatim. Setiap hari kau dera dan tuduh aku. Fei Fei, jangan sedih. Jangan rasa terkilan. Aku bersumpah lindungi kau seumur hidup. Jangan risau, aku di sini. Tak sesiapa boleh bully kau. Jahanam kau. Kau betul nak lakukan ini? Tak nak aku jadi ibu pun. Mak, Kau dan Sui bekerjasama fitnah Fei Fei. Aku cuma minta bukti. Kau tak boleh buktikan, tapi guna status ibuku untuk tekan aku. Kiki Jiu. Aku salah ke? Dulu kau ajar aku jadi manusia. Dia bukan begini. aku ada bukti. Kau nak bukti? Ya, aku nak. Mana mungkin Sui ada bukti? Dia sengaja nak uji aku. Sui, tipu hela penculikan kau aku dedah. Jadi kau fitnah aku guna ayahku? Ini fitnah? Mari kita tengok dan akan tahu. Sui, kalau ada bukti, tunjukkan. Berhenti cakap kosong. Senior, kau dah jumpa bukti? Sudah jumpa, aku di jabatan kerajaan. Segera ke rumah keluarga Ki, lebih baik maklumkan pada pengerusi. Baik. Dah fortnight lagi. Kau ceraikan aku demi dia? Untuk siapa saya ini? Ini tiada kaitan dengan awak, saya. Puan Shang masuk ke bilik saya. Bawa gambar bawah bantal saya. Itu Puan Shang. Rupanya saya cuma ambil beberapa gambar. Sangka saya ia bukti yang kukuh. Kau kata cinta sudah cukup. Jangan bercinta lagi. Semua ini kerana dia. Rampas semua kata-kata. Saya tak nak ada apa-apa perasaan dengan kau sekarang. Tapi saya rasa... Untuk siapa engkau berlakon mesra sekarang? Mulai sekarang, kau sebagai kakak baik, tak perlu tanggung keluh. Sui dah beribu kali katakan. Saya cuma anggap Fei Fei adik sendiri, tiada perasaan lelaki atau wanita terhadapnya. Betul ke? Habis itu kau teruklah. Dia ceraikan saya. Saya tak nak kahwin dengan kau. Kalau tiada nama, kita takkan terpisah selamanya. Tak ada duit pun. Sui, saya lain dengan kau. Saya cinta Abang Jinzo.
Bukan duit dia pun? Fei, mengarut apa ni? Saya cuma anggap kau adik saya. Abang Jinzo, dulu saya tak berani bagi tahu sebab kau dah berkahwin. Tapi sekarang korang dah bercerai. Saya boleh luahkan cinta dengan berani, Abang Jinzo. Saya lebih cinta engkau dari Suyi. Cintamu beribu-ribu kali ganda. Cinta korang ini persoalan hidup mati. Hiduplah untuk diri sendiri. Tujukan pisau ke arah mereka. Ini antara saya dan Abang Jinzo. Jaga urusanmu sendiri. Anak, okey nampak jelas ke? Siapa yang jahat dan siapa yang baik? Siapa yang memecah belahkan keluarga kita? Dia betul-betul seberdosa yang awak sangka. Diamlah kau. Gambar yang Puan mau. Shu Fei, awaklah yang patut diam, kan? Bukti ayah awak masih hidup. Sekarang teknologi lukis muka AI canggih sangat. Video pun boleh dipalsukan. Gambar-gambar ini pula. Tadi awak buktikan dengan gambar, saya dan emak merancang penculikan palsu. Makcik Lan sendiri yang mengaku. Saya tak paksa dia. Apa yang gambar-gambar ini boleh buktikan? Abang Jeju, awak tak akan. Sebab gambar-gambar ini, percaya ayah saya masih hidup. Ini memang Pakcik Pat, tapi gambar ini hasil sintetik. Panggil pakar nilai datang rumah buat penilaian. Tak jelas ke? Baik, saya akan panggil pakar nilai sekarang. Tak boleh. Apa? Takut ke? Macam mana saya nak tahu? Pakar nilai ini awak suap ya? Awak boleh reka cerita penculikan keretapi. Semestinya saya akan fikir awak boleh upah orang jadi saksi. Betul cakap awak. Jadi, saya akan cari ayah awak sendiri. Jadi gayam dah basakin ayah kamu sendiri. Apa? Macam mana boleh jadi? Saya sempat jumpa ayah saya malam tadi. Mesti ini palsu. Ayah saya sudah meninggal 4 tahun. Sudah menjadi longgokkan tulang. Kamu cakap nak bawa ayah saya pulang. Mungkin kamu gali longgokkan tulang? Sui, ini bukan masa nak bermain-main. Suyi, saya percaya pada kamu. Kalau kata dah bawa suepan, mesti ada... Mak percaya ke karut ni? Menantu saya tak pernah tipu. Saya percaya semua cakap kamu. Mak, dia kata dia bawa Pakcik Pan. Hantu pun tak nampak. Pengerusi dan Tuan Muda, Peguam Fu dah sampai luar pintu. Nak suruh dia masuk. Kenapa dia ada kat mana-mana? Tunggu sebentar. Butler, tolong ajar Anne. Fu masuk. Baik. Mak, sekarang nak benarkan Fu Tianzu masuk. Tak malu ke orang luar tengok gelagat kita? Anak saya, dia semua dipengaruhi orang luar untuk putus hubungan keluarga. Saya benarkan orang luar masuk tengok senda gurau kita. Mak. Tepat pada masanya. Ayah? Shepan, memang kau. Anakku yang dungu, jangan lepas pandangan. Dia manusia atau hantu? Cepat lari. Polis, polis. Tolong saya. Lelaki ini perompak. Sekadar perompak. Dia nak bunuh saya. Pak Pan. Pak Wen, awak memang tak mati. Dia tak mati. Dia nak bunuh dia. Lepaskan saya. Cepat. Abang Jinzo, boleh tolong selamatkan ayah saya? Lepaskan dia? Pak Wen. Dia memang tak mati. Shu Xingzhou, buka tali ini. Masih tak nak diam? Kan? Diam-diam. Berambus. Ini keluarga Qi. Kau tak ada hak kata. Lepaskan dia. Lepaskan dia. Fei, kau dah tahu ayah kau tak mati? Abang Wik, tak elok ke kalau ayah saya tak mati? Ayah saya mati ke tak? Dia selamatkan nyawa saya. Ini kebenaran. Jadi awak beranak bapa tipu saya 4 tahun. Abang Jinzo, aku tak bermaksud tipu awak. Lepas ayahku selamatkan awak, dia terus koma. Aku cuma nak cari masa untuk beritahu yang sebenar. 4 tahun. Tak ada peluang nak jelaskan selama ini. Maaf, aku cuma rindukan kasih awak sementara. Tak nak awak pandang hina aku. Sebab tu aku sembunyikan kebenaran. Awak akan maafkan aku, kan? Kerana ayahmu hampir meninggal. Aku bawa awak balik ke keluarga Qi. Aku penuhi semua permintaan awak. Aku sampai. Kahwini isteri awak.
dan selalu lindungi awak sebab aku berhutang nyawa pada keluarga Xue Fei Fei. Aku guna segala yang ada, tebus dosa atas kehidupan palsu. Tapi sekarang ayah awak sebenarnya tak mati. Semua yang aku lakukan selama ini, untuk apa semuanya? Abang Jinzo, awak baik pada aku. Semuanya aku simpan dalam hati. Aku baik pada awak. Semua tu untuk lukakan isteriku Zoe. Aku selalu lindungi awak. Abai dia tadi, aku cerai kerana awak. Bukan lebih baik cerai sebab ayahku selamatkan awak? Jadi, awak kena janji nak kahwin dengan aku. Kawini aku sebagai isteri. Anakku yang kelakar, awak nampak tak jelas? Ini cuma khayalan ayah dan anak perempuan main-main. Hai, Abang Jinzo. Bukan sekadar kerana sayang awak. Aku pun sayang awak. Tak bolehkah awak pandang aku? Dulu awak sangat menyayangi aku. Bukankah awak suka padaku? Apa merepek awak ni? Macam mana aku boleh tertarik dengan awak? Mana boleh tak mungkin? Setiap kali awak selingkuh aku dengan Suyi. Awak pasti pilih untuk sayangi aku. Takkan awak tak rasa sakit hati? Dia tuan rumah. Awak cuma tetamu. Lagipun bapa awak dah nazak. Sebab itu aku selamatkan awak berulang kali. Lelaki perempuan tak boleh rapat-rapat. Aku tak percaya. Aku dah selamatkan awak. Patutkah awak kahwin dengan aku? Sepatutnya halau perempuan itu dan nikahi aku. Dalam hidup ini, hanya perlukan isteri untukku. Kita dah bercerai. Enkin, aku selamatkan nyawa awak. Mesti kahwin anak aku. Kecuali kuku Fei Fei. Aku boleh setuju apa saja permintaan. Itu kehebatnya. Tak kisah kalau tak nak kahwin Fei Fei. Aku akan upah reporter dedah awak. Semua orang akan tahu awak Ki Jinzo seorang pengkhianat. Jadi awak ugut aku sekarang? Kalau kau kata begitu, itu pun jika kau tak kahwini Fei Fei. Hanya tunggu dia hancur. Xuepan, kau guna penggantungan nyawa tipu anak aku, tipu keluarga Ci kami. Kami sudah bertolak ansur tak saman kau. Kau masih berangan nak masuk keluarga Ci. Kau memang bodoh. Kau tak setuju? Aku pergi TV station baring demonstrasi. Aku tak percaya. Aku tak berdaya lawan kau. Anak, kau nampak jelas apa maksud bawa dua-dua balik. Aku uruskan. Macam mana nak urus? Boleh aku beritahu. Kalau kau kahwini Xue Fei Fei masuk sini, aku tak anggap kau anak lagi. Abang Jinzo, Makcik Lan pasti cakap sembarangan marah. Asalkan kita berdua kahwin ada anak, Makcik Lan pasti setuju. Siapa cakap aku nak kahwin? Walaupun aku tinggalkan Su Ying, aku tetap bapa anak dalam kandungannya. Aku tak akan kahwin lagi. Aku tak nak kahwin dengan kau. Chin Jinzo, kau tak bersyukur. Jangan salahkan aku nanti. Orang ini dah keterlaluan. 4 tahun dulu, kau langsung tak diselamatkan. Jinzo apa? Kau cakap karut. Apa? Kau tak ada suara sini. Diam tunggu menantu aku habis cakap. Suyi, kau baru kata Xuepan tak selamatkan Jinzo. Xuepan tak selamatkan Chin Zhao. Mengarut saja. Sayalah yang selamatkan Chin Zhao. Chin Zhao sendiri boleh mengaku untuk aku. Sui, masa aku tersedar, hanya nampak Uncle Pan yang nazak. Tiada orang lain di situ. Ya, sayalah yang selamatkan. Kalau bukan aku, siapa lagi? Rompakan 4 tahun lepas, kamulah dalangnya. Semakin mengarut, aku dalangnya. Kenapa aku tak habiskan Chi Xiao semasa koma? Tak lari pun. Tunggu dia sedar. Kerana rompakan 1 jam, selamatkan nyawa. Bila tahu anak keluarga Chi yang dirompak tu anak sulung keluarga Chi, kau ubah taktik. Pura-pura bantu anak yatim nazak supaya anak kau Xue Fei Fei boleh masuk keluarga Chi secara bermaruah. Mengarut, ini semua karut. Berani berdepan saksi. Siapa saksi itu? Jangan buat lawak. Memang nasib anak muda. Ki tak boleh diselamatkan. Nampaknya dah sampai. Suyi saksi kau. Mak pengurus rumahnya, benarkan mereka masuk. Si Tua Li yang bersubahat dulu. Aku dah lama pindah ke Bandar Pauma. Asalkan bukan Lau Li. Situasi pasti berubah. Kalau Xuepan betul selamatkan aku, kenapa Xuepan panik sangat? Mungkin aku tertipu wanita keluarga Xue selama 4 tahun. Orang bawakan. Lau Li to. Kenapa awak di sini? Betul awak ni sepanjang tahun. Awak sembunyi dalam-dalam. Tuan Fu, ini Xuepan dalang yang kau cari. Apa Zong Lao? Anjing gila. Berhenti menggigit. Kau yang gila. Bila orang kaya masuk bandar kuda, kau yang nampak duit. Semasa dia makan di kedai makan, ubat itu memukau dia. Kau ikat dia. Takut kena siasat nanti. Lepas tu pura-pura mati lalu lari. Diam kau. Kau reka cerita ni. Kau kena beli ke? Tolong, tuan-tuan. Apa aku cakap ni betul?
cakap jelas. Ci Tianzong, anak sulung keluarga Ci, berani kau benar orang luar ni di rumah hina penyelamat engkau? Kau penyelamat aku, tu pembunuh tamat. Orang luar, cakap sikit. Terus kau percaya? Ya, Abang Jingzo, Pak Cik Lee ni dijemput peguam Fu. Mungkin dia beli punya. Zhu Feifei, perangai macam bapa engkau. Buka mulut terus tuduh orang. Aku ada bukti. Kau ada bukti. Aku tahu kau akan mati. Semestinya aku ada bukti. Mana mungkin dia ada bukti? Dia mustahil ada bukti. Tiada sesiapa rakam video atau ambil gambar masa tu. Kata-kata kosong belaka. Selagi dia boleh tahan maut. Sudah 4 tahun. Aku tak percaya kau boleh cari bukti. Dulu CCTV hotel dah rakam bukti. Kau guna dadah. Ada juga gambar. Kau pukul orang kaya sampai pengsan dengan kayu. Rakaman CCTV hotel ni cukup untuk sabitkan kau. Mengarut bagi sini. Ini ke yang kau kata video? Ha. Tak guna nak musnahkan bukti sekarang. Peguam Fu dah serah bukti ke Jabatan Keselamatan. Pasukan tangkap kau dah nak sampai. Lau Lito, kita orang dari tempat sama. Kenapa engkau ajak orang luar lawan aku? Siapa suruh kau tak bagi sesen pun pada adik engkau dulu? Sekarang Jabatan Syarif siasat kes ni dan tak akan lepas kau. Macam mana aku nak lindung diri? Pengerusi dah jumpa beberapa syarif. Kami terima laporan tangkap suspek Pak Cik Sue Pan Lee. Tuan, ini orang yang tuan cari. Tangkap. Ayah, Tuan Fu, awak berjanji pada saya asalkan saya menyerah diri, serahkan pembunuh sebenar. Itu boleh dapat ganjaran baik. Awak tak boleh tipu saya. Undang-undang akan tentukan hukuman setimpal. Lepaskan saya. Kenapa awak tangkap saya? Fei, tolong ayah. Ayah. Aduh. Abang Jinzo, tolong keluar. Tolong lepaskan ayah saya. Jangan dekat saya. Abang Jinzo, abang jaga saya selama 4 tahun ni. Semuanya palsu ke? Kenapa ayah saya masih hidup? Awak macam orang lain sekarang. Saya baik dengan awak. Semua ni sebab saya sangka awak jadi yatim. Sebab saya rasa bersalah. Saya ransing. Saya baik dengan awak untuk kurangkan rasa bersalah. Tapi semua ni penipuan ayah anak Shue. Tak lemah. Pembunuh kena dihadapkan ke mahkamah. Abang Tiezu, janganlah kejam sangat. Walaupun saya tipu awak, tapi kita bersama 4 tahun. 4 tahun penuh suka. Jangan putar belit. Saya kasihan awak 4 tahun. Cik Jinzo, dulu kau boleh sahaja ceraikan Suyi demi aku. Kenapa sekarang? Kenapa kau berubah? Kalau kau tak usik-usik, aku akan mohon cerai. Aku yang usik? Dari dulu kau cuma percaya kat aku? Aku tak pernah percayakan Suyi. Sekarang dah terlambat. Kau kata aku yang mulai? Kalau bukan kerana tipu hela ayah anak Sui kau, aku takkan sakiti isteri aku berkali-kali. Ki Jinzo, dari awal sampai akhir, kau tak pernah benar-benar cinta Suyi. Saya sudah terima dokumen penceraian. Saya pun patut pergi. Maafkan suami. Zue Feifei betul. Kau tak pernah cintakan aku. Aku sayang. Jangan sentuh aku. Isteri. Maaf. Bertenanglah. Kau dah bebas. Tak. Bukan begitu. Aku benar-benar menyesal. Aku merayu padamu. Bagi aku, satu peluang boleh. Aku memohon nak aku. Pergi matilah. Pergi mampus. Pergi mampus. Pergi mampus. Sui, kau okey ke? Anakku, dalam hidup lalu, anak aku selamat dilahirkan. Aku sangka takkan ada kesilapan dalam hidup ini. Perut aku, anakku. Tak apa, bayi ni akan lahir selamat kan? Semuanya akan okey. Panggil doktor. Tak apa. Bayi selamat. Sui, bertahan. Aku bawa kau ke hospital sekarang. Bai Lingzu, lepaskan isteri aku. Jahatnya kau. Aku tak peduli kau bunuh diri macam mana. Tapi kalau cucu aku mati hari ni, aku akan koyakkan kau dan si perempuan ini. Abang Jinzo. Baik, si Fei. Kalau apa-apa terjadi pada anak aku akan buat kau bayar. Kakak, awak yang paksa saya pergi. Baik.
Apa yang berlaku di sini? Kakak Sui, hari ini hari ulang tahun perkahwinan awak. Saya cuma nak ambil gambar perkahwinan dengan awak. Kenapa awak bergaduh sampai begini dalam hujan? Nak semua orang gelakkan Abang Jingzo ke? Gambar ulang tahun perkahwinan tu dah diambil hari-hari lepas. Masa ni berundur ke? Abang Jingzo, Sui Fei Fei, saya ambil gambar ulang tahun dengan isteri saya. Apa awak buat di sini? Awak ini siapa? Gundik ke isteri kedua? Abang Jingzo, kenapa awak cakap macam tu? Undang-undang perkahwinan moden mensyaratkan monogami. Saya cuma ada satu isteri seumur hidup. Itulah Suyi. Abang Jingzo, apa masalah awak? Sayang, awak okey ke? Syukur kita masih boleh bersama. Suami, awak masih nak Shui Fai Fai sertai foto anniversary kita? Tak nak dia. Kita suami isteri. Awak dan aku satu. Abang Jingzo, dia pengecut lah. Perempuan berfikiran sempit. Macam mana saya boleh jadi isteri tunggal awak? Mulai hari ini, buang semua barang peribadi. Shui Fei Fei, keluarga Chi. Setiap sen yang dibelanjakan untuk dia selama ini, semua diskaun dan dikutip semula. Abang Jeju, saya selamatkan awak. Macam mana awak tak bersyukur? Macam mana awak boleh buat saya begini? Betul ke? Siapa lelaki yang selalu awak hubungi? Saya awak tahulah. Awak dah tahu semua. Suami, kenapa tiba-tiba ubah fikiran? Sebab saya bermimpi. Mimpi itu. Saya tak minta awak sengsara. Saya nak beritahu, saya bekerja keras. Semua masa dan tenaga saya semata-mata kerana sayang. Saya nak cakap, saya bukan lagi anak dara keluarga Chi Ching Cheng. Saya tak boleh sayang lagi. Saya tak nak menyayang lagi. Saya tak nak lagi. Awak berani buat untuk dia? Ceraikan saya? Saya setuju ceraikan Chi Jing Cheng. Awak dah bebas? Hai penjahat, saya tak peduli cakap awak. Tapi jika saya bunuh cucu hari ini, saya koyak awak berdua. Ayah kami datang jumpa ayah lagi. Bila ayah nak sedar? Ayah, kakak dan adik dah masuk kelas besar. Mengapa ayah tak sedar main dengan kami? Mak, nenek, ayah menangis. Ayah menangis. Mak, nenek. Jinzo, budak-budak dah besar. Feng Vi keluarga Shui hukuman penjara seumur hidup. Awak dah terlantar bertahun-tahun. Bila saya nak sedar? Okey, ayah perlu rehat. Nah, siap. Saya sangka masa berundur, ada peluang baiki kesilapan. Rupa-rupanya cuma cermin. Sekadar mimpi karut.